Karya seni lukisan adalah sesuatu yang telah diwarisi oleh manusia sejak ribuan tahun. Seni itu adalah subjektif dari segi takrifan. Ada yang jelas, ada yang tersirat. Seni itu datang dalam pelbagai genre dan disiplin. Seorang seniman dijadikan sebagai tempat rujukan dalam membudayakan masyarakat yang dahagakan karya seni sebagai santapan mata dan jiwa. Hai, saya Ethel Lampai Ringgit dan anda bersama kami di Femina, sebuah rancangan yang mengupas sisi peribadi dan kerjaya personaliti wanita pilihan. Pada kali ini, kami membawakan anda seorang wanita berseni yang telah meneroka pelbagai subjek kehidupan. Si cantik manis yang bernama Daphne Xiao telah mengasah bakat sejak dari kecil lagi. Hasil usaha serta keyakinan diri yang ditanam olehnya telah membuahkan hasil yang membanggakan. Wanita ini telah melonjakkan namanya dalam waktu yang singkat dalam penghasilan lukisan mural dan pelbagai jenis genre media termasuklah digital, seni reka, vlogging dan lain-lain. Daphne ialah seorang yang boleh kita katakan wanita gigih serta bijak dalam mencatur perjalanan karirnya. Mula bertatih dengan lukisan atau karya peribadi, beliau kini menjadi pilihan pelbagai lapisan masyarakat, individu juga syarikat yang mengharapkan sentuhan seninya. Subjek lukisannya juga luas dan merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Ketelitiannya dalam berkarya juga meninggalkan bekas di hati setiap pelanggannya. Jadi, teruskan bersama kami dalam mengenali watak wanita berseni juga unik ini. Hanya di Femina. Hai, saya Daphne Xiao, seorang artis dan pelukis dari Kuching, Sarawak. Dilahirkan di Sibu pada tahun 89 sebelum berpindah ke Kuching kemudiannya. Saya anak kedua dari 3 orang adik-beradik. Saya datang dari latar belakang keluarga yang sederhana. Bapa saya seorang akauntan, manakala mendiang ibu pula bekas pensyarah. Peribadi saya sejak kecil memang seorang yang sukakan seni lukis. Saya boleh katakan yang ibu bapa saya adalah konservatif dalam membesarkan kami. Jadi apa yang saya lakukan kini memang berbeza dari perancangan mereka. Alam persekolahan saya menjadi pencetus kepada minat seni lukisan itu sendiri. Apa yang menariknya, ketika di sekolah rendah, seorang guru telah menyarankan pada mendiang ibu saya supaya mendaftarkan saya dalam pertandingan lukisan. Itulah pengenalan pertama saya dalam pertandingan dan berjaya menempatkan diri untuk memenangi hadiah. Hajat ibu bapa saya ialah untuk melihat anak mereka mempunyai kerjaya profesional. Tapi takdir telah membawa saya ke alam kreatif ini. Perjalanan profesional saya dalam kerjaya bermula di sebuah firma arkitek sebagai eksekutif pemasaran. Namun saya tidak melepaskan peluang untuk belajar perkara baru seperti mengendalikan perisan Adobe, Photoshop dan Illustrator dari mereka yang mahir di firma berkenaan. Hati saya menolak kerana selain melakukan tugasan pemasaran, saya dapat mengambil ilmu penghasilan seni yang selama ini saya gemari. Apa yang menarik juga, ketika inilah rezeki saya dalam bidang lukisan secara sambilan bermula. Semuanya tercetus dari dorongan rakan, baik yang mahukan saya untuk melukis mural di bilik tidurnya. Maka terhasil karya pertama saya di dinding dalam bentuk wajah pelakon terkenal Marilyn Monroe. Itu satu karya yang menjadi kenangan manis buat saya. Kehidupan saya menjadi semakin sibuk dengan dua tugasan, iaitu di pejabat dan mengambil tawaran kerja melukis mural dari pelanggan yang mula mengenali bakat saya. Akhirnya saya membuat keputusan untuk melepaskan tugas sebagai pekerja di firma arkitek berkenaan dan fokus sepenuhnya pada perjalanan karier seni. Daphne seorang yang berbakat dan mempunyai minat yang tinggi terhadap lukisannya. Dia juga seorang yang bermurah hati, sangat big heart lah, kerana selalu suka berkongsi ilmu ataupun pengalaman dengan kami. Saya sangat kagum dengan lukisan Daphne kerana dia apa-apa pun boleh tulis, di mana-mana saja pun boleh. Di dinding ataupun di kanvas, digital, semua pun boleh. Sangat pandai lah. Saya berharap kami punya persahabatan akan berpanjangan. Bagi saya, seorang artis itu perlu ada sifat berdikari dan cekal. Saya mengambil inisiatif untuk melakukan promosi diri kepada orang ramai melalui media sosial yang banyak membuka ruang saya dalam memajukan bakat saya serta perniagaan.
Saya seorang yang boleh dikategorikan sebagai workaholic atau rajin bekerja. Jika sesuatu tugasan itu diberi, maka saya akan mula merancang dari segala sudut. Sebagai manusia, saya tidak dapat lari dari rasa gusar dan gelisah memikirkan tentang penghasilan sesuatu karya. Tanggungjawab terhadap pelanggan yang terletak di bahu saya perlu diberi keadilan dalam menjayakan karya itu. Setakat ini, saya bersyukur kerana setiap tawaran yang diberi saya selesaikan dengan berjaya. Setiap hasil seni juga meliputi pelbagai genre dan teknik. Saya suka bereksperimentasi dengan pelbagai media, baik digital maupun konvensional. Untuk maju, kita jangan membataskan diri dengan apa yang kita tahu saja. Dunia seni itu luas, apatah lagi dengan teknologi yang bergerak pantas sekarang. Pelbagai cara seni telah dihasilkan. Kehidupan saya, seperti orang lain juga, berkisar kepada keluarga, rakan dan karya. Saya impikan hidup sebagai pejuang bidang kreatif dan dalam masa yang sama menjadi rujukan pada mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang ini. Harus diingat yang setiap pilihan hidup kita perlu ada sokongan, tidak kira dari keluarga, rakan atau masyarakat. Saya juga harapkan lebih ramai kaum wanita menonjolkan bakat mereka dalam bidang seni tanpa mengira bangsa, kaum atau warna kulit. Luahkan bakat itu, mana tahu boleh menjadi punca rezeki anda. Bertemu lagi di dalam Femina dan anda bersama kami di sesi temu bual bersama tetamu khas kita. Selamat perkenalan Daphne daripada saya dan terima kasih kerana bersama kami. Hai Ethel, terima kasih kerana menjemput saya. Sama-sama. Jadi di dalam sesi ini kami ada soalan-soalan yang ingin ditanyakan kepada Daphne. Soalan-soalan berkenaan kerjaya, berkenaan dengan personality dan sebagainya. Sudah tentu banyak perkara yang Daphne lakukan di dalam sehariannya, jadual seharian Daphne. Boleh tak ceritakan perjalanan hari sebagai seorang wanita yang bergelar Daphne Siau? Okey, hari saya bermula seperti orang lain juga. Pada awal pagi kami akan sampai office dan di pejabat saya akan mula merancang hari saya dan berbincang dengan tim saya. Kami akan buat jadual dan berbincang projek digital marketing atau branding atau design. Dan saya akan buat paperwork juga dalam office. Dan pada waktu tengah hari saya akan keluar dari pejabat pergi tapak melukis atau berjumpa dengan pelanggan dan cek semua tapak site lah. Selain daripada di Kuching ataupun Sarawak, ada tak tempat-tempat lain yang Daphne dan juga tim pernah lawat ataupun keluar? Kami akan pergi ke bandar lain seperti Kuala Lumpur, Sabah atau Singapura juga. So, kebanyakan site kami sekarang di Kuching lah. Dan kita harus bersyukur juga ya dengan adanya teknologi memudahkan semua benda. Tak semestinya kena keluar seperti dahulu ya. Ya, sekarang dapat Zoom call dan hantar email. So, lukisan juga berdapat email sekarang. Anda mempunyai laman web khusus untuk perniagaan anda. Bagaimanakah kesan teknologi digital pada kerjaya anda? Okay. Teknologi sangat berguna dalam kerja saya. Kami dapat dicari dari pelanggan baru dalam internet. Mereka boleh berhubungan dengan pantas dengan saya melalui email atau Facebook atau Instagram. So, membuat kerja kami sangat efisien dan dapat reach lebih banyak orang. Seperti yang kita bincangkan sebentar tadi ya, memang memudahkan kerja Daphne dan juga tim, tak perlu keluar dan sebagainya. Okey, boleh tak kongsikan dengan penonton di luar sana apakah pautan laman web ataupun media sosial yang dipegang oleh Daphne? So, untuk pekerjaan saya ada Artsy Daphne. Artsy Daphne. Ya, itu akaun melukis. So, kamu dapat tengok portfolio Artsy Daphne itu. Ada Facebook dan Instagram juga for Artsy Daphne. So, lepas itu ada Medit.my. Medit.my. Ya, Medit.my itu digital marketing company kami. So, kami ada satu lagi akaun yang sangat menarik. Kami dapat pergi tengok
pelbagai hotel atau perumahan atau Airbnb. Kami akan feature itu dalam laman web Stays and Spaces. Ya, staysandSpaces.com atau YouTube channelnya. YouTube channel. Untuk akaun personal saya, ada daphnixiao.com dan youtube.com/daphnixiao. Dan saya fahami yang Daphne sangat aktif blogging daripada dulu. Sejak umur 16 tahun, saya rasa masa tu blogging sangat normal. So, saya akan melukis blog dan share di mana saya makan, apa makeup saya beli dan berkongsi experience dalam blog itulah. Doing it with passion, Yeah, you do it for fun, then doing it for slowly fun. you find it's become useful. Anda menyatakan anda tertarik dengan karya seni terkenal iaitu Disney. Dan boleh saya tahu kenapa sebabnya? Kenapa Disney? Okay, saya rasa kerana cara bercerita Disney sangat menarik dan dapat dan sesuai untuk semua umur. Tidak kira kamu kanak-kanak atau dewasa, kamu akan rasa cerita dan filem mereka masih sangat menarik untuk menonton. Ya, walaupun kita sudah dewasa, kita masih menonton Disney. Ya, dan masih wow, cerita itu. Walaupun ulang banyak kali pun. Terutamanya kalau yang klasik punya juga kan? Ya, warna dia, karakter yang mereka fikir itu is always sangat interesting. Dan mereka juga sangat modern. Mereka akan buat filem yang sesuai dengan zaman sekarang, macam wanita yang sangat strong, filem itu macam tu. Ya, dan Disney juga mengalami evolusi yang sangat pesat ya, daripada klasik kepada sekarang ini semuanya menggunakan digital, I believe. Ya. Baiklah, siapakah yang anda kagumi dalam bidang seni ataupun kreatif? Tak kiralah dalam ataupun luar negara. Siapa? Okay, saya rasa saya kagum dengan beberapa orang yang inspire me. Ada fashion blogger bernama Chriselle Lim, ada blogger bernama Casey Neistat dan juga artis seperti Pascal Campion. Mereka semua ada successful in bidang-bidang mereka. Dan saya rasa untuk bloggers itu dalam US, mereka dapat berjaya dengan start dari bawah lagi. So mereka kerja sangat rajin dan dapat work their way up. Dan itulah menjadi pencetus bagi memberikan semangat untuk Daphne meneruskan perjalanan di dalam perniagaan, ya? Ya, apabila kamu tengok hard work mereka dapat pay off, kamu juga rasa jika kamu work hard, kamu juga akan one day lah maybe sampai somewhere. Tak apa, mungkin akan berlaku, kita tidak tahu, mungkin akan terjadi. Ya, mereka juga show that as long as you do something that you quite enjoy, you will. It's also happiness already, you know. Yang pentingnya kita kenalah berasa gembira dan puas hati terhadap apa yang kita lakukan. Yeah, like they say, if you do something you love, you don't feel like you're working. Yes, exactly. I totally agree. Apakah mural ataupun hasil kerja yang paling bermakna buat anda? Saya rasa bermakna itu hasil kerja yang dapat menyentuh hati orang. Seperti mural yang kami buat di Sarawak General Hospital, itu dalam ward Barah, cancer at Barah. Mendiang ibu saya dulu ada cancer dan saya tahu perasaan keluarga mereka apabila di ward macam tu, sangat sedih punya tempat. Apabila kami invited to melukis barang di situ, saya membuat untuk percuma lah kerana jika saya dapat contribute sikit penceriah untuk people that are waiting there, saya rasa jika mereka dapat get their mind off kesedihan itu sekejap juga quite nice lah. Cukup bermakna, maksudnya selama ini Daphne dan juga tim tidak pernah, jarang-jarang sekali membuat sesuatu secara percuma, tetapi di hospital tersebut di Wad Barah melukis lukisan yang ceria. Tim juga volunteer untuk itu. Oh, that's a very noble thing to do. It's okay, but as long as everyone's happy. As long as you are happy, that's and I believe your mom is very proud of you. Thank you. Adakah anda teringin untuk menjadi tenaga pengajar suatu hari nanti? Oh, saya sangat suka mengajar. Saya rasa apabila mengajar, kamu juga dapat belajar banyak. So,
Saya juga ada fikir untuk menjadi lecturer di universiti. I really support you on that. Sekarang saya ambil intern dan mengajar mereka, bagi mereka experience practical. So harap mereka apabila keluar kerja, mereka tahu macam mana handle lah dunia yang sebenar. Diharapkan mereka lebih bersedia dengan tunjuk ajar Daphne dan lebih mahir ya. Dan bukan itu saja, saya rasa kalau Daphne mengajar intern, Daphne yang sedia ada, mungkin itu juga boleh mengajar Daphne untuk bersedia mengajar pelajar yang lebih ramai mungkin di masa akan datang. Mungkin. Dan saya harapkan agar Daphne, cita-cita Daphne untuk menjadi pengajar suatu hari nanti tercapai. Thank you. Dan sesi temu bual kita telah pun selesai bersama Daphne Xiao. Daphne, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih, sangat seronok hari ini. Sama-sama, kami pun seronok bertanyakan banyak soalan untuk Daphne. Dan Daphne juga telah memberikan inspirasi kepada penonton di luar sana tentang kehebatan dan juga perjalanan hidup sebagai seorang yang bergelar seorang seni, karyawan. Terima kasih. Kita jumpa lagi selepas ini. Saya sudah bersedia untuk cabaran kali ini. Tapi sebelum itu... saya sudah pun bersedia. Baiklah Daphne, apakah yang akan kita lakukan hari ini? Hari ini kita akan melukis seekor kucing. Oh, miau, menarik. So, ini ialah brush yang Ya. kamu akan guna. Ya. Okay, and then ini untuk base coat. Okey. Ya. Dan ini untuk detailing. Alright, in detail. Ya, detail. Kamu boleh pilih warna yang kamu mau. Ya. Okey. Uh, Saya suka kucing oranye. Orange. Okay. Kamu boleh squeeze some cat sini. And then, Ini ya. Okay, ini. Ini? Lebih mudah untuk tengok muka dia. Saya juga Okey. pen dengan kamu. Alright. Okay, kami ambil brush ini. Ya, kita ambil brush ini. Okay, letak sikit air. Okay, sekarang kami akan melukis satu bulat itu kepala dia. Kepala dia. So we just Kita buatkan satu bulatan. bulatan. Yes. Very good. Bagus. Thank you, teacher. Welcome. Yeah, nice. Okay, sekarang kami lukis dua triangles. Sini dan sini. Sini. Okey, Ya. segitiga. Ya. Telinga saya sangat besar. Saya buat telinga yang comel sikit lah, kecil sikit. Kecil. Yalah, kucing kamu sangat gemuk ya. Saya nampak kucing yang gemuk sudah. Okey, sekarang badan dia. Kamu boleh buat segitiga juga atau Segitiga. bulat macam ini because bagi dia sikit leher. Jadi kita bawakan ke kanan sedikit ya. Ya, macam satu bulat tapi ada sikit. Bengkokkan. Iya. Bulatan yang tak berapa bulat ni kita cuba. Ya, kita cuba. Okey, kat sini kita buat sedikit. Ya. Lebih bulat, lebih comel. Lebih bulat, lebih comel. Baiklah. Yang penting kita penuhkan ruang di tengah ni. Ya, Okey. makannya. Nice, very neat. Okay, now we do a tail. A tail. Ekor dia. Ekornya. I'm going to do a big S. Okey. S ya. Yeah. Yeah, perfect. Yep, it looks like a tail. Yeah, very good. So cute. Okay, now we just give it some legs. It's flat down here and then just curve up here. Here. Simple. And just Curve up here like a small circle. small circle. Yeah. It's always better to have a base color. Very good. Okay, do you want to shade a bit or just go straight to outline? Up to you. Shape should be fine. I Shade a guess. bit. Okay, so what we do is we take a little bit of dark brown. Let's mix sikit color. Kita campurkan semua ya. Campur sikit, yeah. A little bit. Maybe a bit here, a bit here, a bit here on the right side of the... The right side of Yeah. the chunk. Yeah, and a bit of the face. So then we just blend it. Take some more yellow maybe, and then if it's too dark, you just put the lighter yellow above it again, and then just So batikan warna ni yeah. untuk okey.
ambil dia ke dalam sikit. Ya. Ya. Excellent. Macam makeup. Macam makeup. Macam buat Dia makeup. memang betul makeup Ya. tapi dekat atas kertas atau canvas. Ya, ini blending brush. Brush. Ya. Ya. Cute. Okay. Okay. Satisfied? Dari sini. Sini. Ya, ekor. Ya, blend sampai dia smooth. Terima kasih Daphne kerana memberi saya confidence yang sangat tinggi sekarang. Art itu enjoyable. Yeah. Tidak ada salah atau betul. Sekarang kami buat outline dia. Alright. Kami guna hitam. Hitam ya. Okay. Ada banyak jenis mata lah. Kamu boleh guna mata macam ni atau macam ini. Okay. Atau mata like hidung dia. Kita buat dia gitu. ya dia akan macam ni. Okay. So that's all. Okay, daripada hujung sini ke hujung sana. Tak, saya cuba asahkan dulu saya punya berus ni. Bagus, cantik. Okay, bagus. Okay. Sekarang mata dia duduk di atas pelangi. Matanya di atas pelangi. Ya. Begini. Ya. Dan di hujung sini. Ya. Bagus. Sekarang hidung dia. Hidung dia. Segitiga. Bagus nih. Kamu ada banyak kontrol dalam. Untuk bantu kamu, maybe di sini kamu lukis satu garis dan 3. Oh, comel. Okay, kita lukiskan dulu garisan di tengah-tengahnya kan? Ya. Okay. Cute. 3 garisan di kiri dan 3 di kanan. Sudah cukup. Mana-mana pun boleh. Sini pun boleh. Ya. Paling mudah punya step ialah outline semua. Macam ni. Ketebalan garisan kena sekata. Ketebalan garis boleh tebal dan nipis, tebal nipis pun boleh. I don't know that I can draw a cat, really. Today I discover, oh, okay, I can draw a cat. Yes, you can draw every day now. It's really easy to draw if you know the basic shapes. Yeah. Good. Very neat. Oh, you draw eyeliner every morning. No, I wish. Very clean. Anything is possible. Beautiful. Thank you. Okay, you. good job. Very clean, you see? Like no brush stroke. Very good, very good. Thank you. Okay, so itulah lukisan kami hari ini. Daphne, terima kasih kerana mengajar saya melukis kucing ini. Sama-sama. Hope you had fun. Had a lot of fun with you. Thank you so much. So, selepas melukis, kami sentiasa sign. So, kami akan sign. Terima kasih Daphne sekali lagi. Saya sangat seronok. Happy to hear that. Sama-sama. Kecil atau besar sesuatu impian itu bukanlah satu masalah. Tapi apa yang perlu kita lakukan ialah membawa impian itu ke suatu tahap yang setinggi yang boleh. Daphne Xiao telah membuktikan dari usia kecil dengan minat serta azam yang beliau semai mampu diterjemahkan kepada suatu realiti yang menjadi punca pendapatannya di kala ini. Wanita pemalu tapi berani ini menongkah cabaran dari awal kerjanya. Bermula dengan satu permintaan, kini beliau mempunyai pekerja sendiri serta memiliki perusahaan yang pesat berkembang. Dalam masa yang sama juga, portfolio kerja beliau juga bertambah luas dan mendapat pujian ramai. Kita mungkin hanya melihat kejayaan seseorang itu dari perspektif material juga anugerah yang dimiliki. Tapi sedarkah kita pengorbanan, penat lelah juga titisan air mata mengiringi perjalanan meniti puncak kejayaan itu? Apa yang Daphne miliki kini adalah sesuatu yang membuka ruang hidupnya dalam pelbagai aspek dan kini beliau mampu memberi peluang kepada orang lain untuk meneruskan bakat mereka juga seperti dirinya. Bertemu lagi kita di episod Femina yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye!